Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat untuk meneruskan kerja buat kita pada musim PKP ini. Hari ini kita teruskan lagi PDPR kita, iaitu Bahasa Melayu tahun 3 untuk kali yang kedua. Hari ini kita masih lagi di unit pertama, tetapi tajuknya kita sudah pindah kepada tajuk baru, iaitu bantu membantu di dapur. Okey, kalau dalam buku teks tu tajuknya bantu membantu di dapur. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari apa yang terkandung dalam standard kandungan 2.1 asas membaca dan memahami, manakala standard pembelajaran 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, iaitu menjurus kepada ayat tunggal dan ayat majmuk. Objektif yang akan kita capai pada hari ini ialah pada akhir PDPR nanti murid-murid dapat membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey. Dah download semua buku teks digital? Kalau kamu dah download, maka memudahkanlah kamu untuk merujuk. Kalau masih belum lagi download, kamu boleh download di link ataupun pautan yang saya sertakan, iaitu di http://gg.gg/ebukuteks tahun 3. Okey? Tak apa. Kalau hari ini belum ada lagi, saya pun ada sediakan satu screenshot buku teks yang bertajuk bantu membantu di dapur. Okey. Mari sama-sama kita baca petikan di sebelah. Bantu membantu di dapur. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayur yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Wan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Okey. Dalam petikan ni yang sama-sama kita baca tadi, terdapat beberapa ayat tunggal dan ayat majmuk.
pada minggu lepas, kamu sudah mempelajari apa itu ayat tunggal dan masih belum belajar mengenai ayat majmuk. Saya pasti kamu sudah nampak dan kamu dapat memberi contoh ayat tunggal yang terdapat dalam petikan yang kita baca tadi. Okey, masih ingat ayat tunggal? Okey, kita imbas kembali. Apa yang dikatakan dengan ayat tunggal? Ayat tunggal, seperti mana yang saya cakap minggu lepas, ayat tunggal juga dipanggil sebagai ayat selapis. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Okey. Ingat ya, tunggal. Satu. Maka satu subjek, satu predikat. Bila satu subjek dan satu predikat, maka jadilah dia ayat tunggal. Contoh, gadis itu anak saya. Pelancong itu dari Jepun. Emak memasak nasi. Okey. Yang sebelah tu subjek, yang sebelah sini adalah predikat. Apabila digabungkan, jadilah dia ayat tunggal. Okey. Ingat? Sekarang, hari ini saya nak terangkan mengenai apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Okey, kalau ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk, lebih daripada satu subjek ataupun predikat. Tapi syaratnya, kena gabung dengan kata hubung. Ataupun dengan kata lain, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal yang disambungkan dengan menggunakan kata hubung. Satu lagi benda baru, kata hubung. Masih ingat kata hubung? Apa itu kata hubung? Okey, ini kata hubung. Contoh kata hubung. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua ayat. Contohnya sambil, tetapi, atau, dan, lalu, serta, yang, untuk, ketika, kerana, dengan, sehingga, apabila. Dan ada lagi lah kata hubung yang lain. Sebenarnya kata hubung ni dia ada dua jenis, iaitu kata hubung panjangan dan kata hubung gabungan. Tapi tak apa, untuk hari ini kita tengok dulu kata hubung secara keseluruhannya. Okey, kita tengok macam mana nak membentuk ayat majmuk. Contoh ayat majmuk satu. Tadi saya dah bagi tahu ayat majmuk terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal dan disambungkan dengan kata hubung. Maka jadilah dia ayat majmuk. Okey, kita tengok. Ayat tunggal pertama. Kakak suka menyanyi. Okey, itu ayat tunggal. Kakak ialah subjek, suka menyanyi ialah predikat. Satu subjek, satu predikat. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ayat tunggal kedua, kakak suka menari. Okey, kakak subjek, suka menari, predikat. Masih lagi satu subjek, satu predikat. Dua ayat tunggal digabung akan menjadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung yang dipilih ialah perkataan dan. Jadi kita sambung ayat tersebut, kakak suka menyanyi dan menari. Jadi ayat ini telah bertukar menjadi ayat majmuk. Satu subjek, dua
predikat. Subjek yang pertama ialah kakak. Subjek ialah kakak. Predikatnya ialah predikat pertama suka menyanyi, predikat yang kedua ialah suka menari. Apabila kita gabungkan, kita gugurkan satu perkataan suka. Tak perlu kita buat kakak suka menyanyi dan kakak suka menari. Tak perlu. Jadi kita cuma gabungkan kakak suka menyanyi dan menari. Okey? Boleh faham? Kita tengok pula contoh ayat majmuk yang kedua. Ayah cuci kereta. Ayat tunggal pertama. Ayah menyanyi. Ayat tunggal kedua. Kemudian kita gabungkan kedua-dua ayat tunggal tersebut supaya menjadi ayat majmuk. Ayah cuci kereta sambil menyanyi. Okey. Faham? Jelas? Okey. Saya yakin awak faham dan awak jelas dengan penerangan ini. Kalau awak dah yakin, awak dah faham, awak dah jelas, kita cuba uji minda. Okey, ayat tunggal pertama. Ibu memasak kari ayam. Ibu subjek, memasak kari ayam, satu predikat. Okey. Ayat kedua, kakak memotong sayur. Macam mana kita nak gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk? Syaratnya kena ada kata hubung. Jadi, kata hubung apakah yang paling sesuai untuk digunakan bagi menggabungkan ayat-ayat ini? Okey? Kita tengok. Ibu memasak kari ayam manakala kakak memotong sayur. Manakala ialah kata hubung. Jadi daripada dua ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Kita tengok uji IQ ataupun uji minda yang kedua. Amin menghampiri orang tua tersebut. Ayat tunggal pertama. Ayat tunggal kedua, Amin memimpin orang tua itu melintas jalan. Okey. Macam mana kita nak gabungkan? Boleh? Amin menghampiri orang tua tersebut lalu memimpin orang tua itu melintas jalan. Kita menggunakan kata hubung lalu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Contohnya saya bagi satu. Ali makan nasi. Yang kedua, Ali menonton televisyen. Jadi kita sambung. Ali makan nasi sambil menonton televisyen. Okey. Berbalik kepada petikan yang saya paparkan tadi, yang sama-sama kita baca tadi, dalam ini banyak ayat tunggal dan ayat majmuk. Ingat ya, ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk, gabungan dua ayat ataupun lebih ayat-ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Jadi, saya bagi contoh yang dah diberilah. Warna merah tu ayat tu tunggal. Nabila ke dapur. Manakala yang biru ini adalah ayat majmuk. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Okey, kata hubung yang digunakan ialah dan.
Dan banyak lagi yang kat bawah tu. Jadi saya nak awak cuba senaraikan, awak cuba baca berkali-kali kalau tak faham. Baca, tak faham lagi, rujuk balik pada video ini daripada mula tadi. Dah faham, awak senaraikan ayat tunggal yang awak jumpa dan ayat majmuk yang awak jumpa dalam teks ini. Nanti dalam grup nanti saya akan bagikan satu layan lembaran kerja, nanti awak boleh buat kat situ dan hantar kepada saya. Saya rasa untuk hari ini setakat itu sahaja. Gunakanlah masa yang diperuntukkan ini untuk awak menyiapkan tugasan dan juga awak mengulang balik video yang saya berikan ini supaya kefahamannya menjadi lebih faham. Okey. Sekadar itu saja untuk kali ini. Saya harap awak semua terus sihat dan dapat mengikuti PDPR yang telah dirancang. Sekian, terima kasih. Semoga manfaat dan dipermudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.